Assalamualaikum, nama saya Nurul Balkis binti Mustafa Kamal. Video kami akan mengisahkan tentang seorang pelajar yang telah terpengaruh dengan rakannya untuk mengambil dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Najahah binti Dosi dalam siaran Bulletin Utama. Seorang pelajar UiTM Seri Iskandar telah terlibat dalam sindiket dadah. Suspek yang dipercayai bernama Ifat telah disahkan positif dadah jenis sabu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Jalal Alal bin Abdul Majid berkata, ujian saringan air kencing menunjukkan suspek positif dadah jenis sabu. Serbuan awal didapati sebanyak 3 individu terlibat dalam sindiket tersebut. Seterusnya, liputan lanjut saya serahkan kepada Cik Afifah untuk liputan seterusnya. Terima kasih disempatkan Cik Siti Najah bersama saya, Nur Afifah Batrisha, di tempat kejadian yang melibatkan beberapa orang pelajar universiti yang terlibat dengan pengambilan dadah, iaitu berpunca daripada pengaruh rakan sebaya mereka sendiri. Okey, mereka juga tertangkap di rumah kosong yang berdekatan dengan universiti mereka sendiri. Mereka juga terdiri daripada lingkungan umur awal 20-an. Okey, di sini bersama saya kita boleh lihat suspek sendiri dan juga polis. Polis boleh saya Silakan. saya akan introduce sedikit dengan suspek sendiri. Okey, untuk awak terjebak dalam pengambilan dadah sendiri, bagaimanakah awak terjebak pada mulanya? Pada mulanya tu saya pergi melepak dengan kawan saya kat rumah dia orang. Lepas tu dia orang suruh saya cuba-cuba lah. Saya tak tahu benda tu benda apa mula. So pada mulanya awak memang dah tahulah rakan-rakan sebaya awak memang sudah mengambil ke atau macam mana? Saya tahu. Tapi saya sendiri pun ada perasaan nak tahu dan nak cuba benda tu lah. Okey, dari mana pula juga sumber wang korang awak dan rakan-rakan mencari untuk membeli itu sendiri, dadah itu sendiri? Pada mulanya saya gunakan duit PTPTN saya. Tapi lepas duit tu tak cukup, dah habis saya guna. Jadi saya dan kawan-kawan saya mula meragut, merompak semua, mencuri daripada kawan-kawan yang lain. So adakah perkara ini berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya? Ataupun awak sendiri ada ataupun awak sendiri curious dengan perasaan untuk mengambil dadah itu sendiri? Bagi saya, dua-dua mempengaruhi. Saya sebagai remaja, perasaan ingin tahu tu kuat. Jadi dan rakan-rakan saya pun mempengaruhi saya lah untuk cuba-cuba semua benda. Okey, terima kasih. Okey, untuk tuan sendiri, untuk remaja sebegini yang terlibat dengan pengambilan dadah, apa hukuman yang bakal mereka lalui? Okey, untuk kes macam ni dengan remaja yang umur macam ni, biasanya kalau ikut Akta dalam PWD 203A, kami akan reman dahulu masalah ini selama dalam kurang 7 hari. Okey, selepas itu, dalam tempoh 7 hari tu, kami akan seterusnya proceed dengan mahkamah lah. Okey, selepas tu pihak mahkamah akan tentukan apakah hukuman yang dia bakal terima lah. Okey, ini akan terus ke balai? Kami akan bawa dia ke balai polis. Okey. Terima kasih kepada Afifah Batrisha atas liputan itu. Sekian sahaja berita hari ini. Makan roti di sapu kaya, kaya dibeli menaiki kereta. Dadah dan AIDS sangatlah bahaya, rosak bangsa negara kita. Okey, bagi pendapat tuan sendiri, apa yang boleh dimaksudkan dengan pengaruh rakan sebaya? Okey, bagi saya pengaruh rakan sebaya ni dia ada terbahagi kepada dua jenis. Satu pengaruh terhadap benda-benda yang baik. Satu lagi benda-benda yang
ke arah keburukan. Okey, sebagai contoh saya boleh bagi, kalau benda-benda yang baik ni contohnya kawan-kawan ajak pergi study sama-sama ke, ajak pergi masjid untuk mendengar kuliah ke, itu salah satu benda yang positif lah bagi saya, benda-benda yang baik. Okey, kalau untuk benda-benda yang ke arah keburukan ni, contoh macam kawan-kawan ajak kita merokok ke, mencuri ke, hisap dadah contohnya kan. So bagi saya itu benda-benda yang negatif lah bagi saya. So benda-benda macam ni kita kena elakkan lah supaya remaja tidak lebih negatif. Soalan seterusnya, bagaimana kita ingin menguruskan atau bagi tuan cara kita perlu untuk mengingatkan kepada semua golongan remaja pada masa ini tentang pengaruh rakan sebaya ini sendiri ya? Okey, bagi saya individu yang paling penting bagi menjaga anak-anak supaya tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang negatif ni adalah ibu bapa itu sendiri. Sebab ibu bapa ni adalah sosok yang penting bagi membentuk anak-anak supaya lebih berjaya dan tidak terjerumus dengan perkara-perkara negatif. Okey, untuk yang terakhir tuan, apa yang tuan dapat simpulkan daripada kes ni? Okey, daripada kes ni saya dapat simpulkan bahawa remaja ni mungkin dia mendapat tekanan dalam berkawan. Sebagai contoh, apabila kawan-kawan ajak buat benda yang negatif, kalau remaja itu macam tak setuju, mungkin dia akan diasingkan, dan dari situ dia mendapat tekanan, dan dia untuk mengelakkan benda tu terjadi, dia terpaksa untuk ikut kawan-kawan dia tu. Jadi macam saya cakap tadi, bagi saya semua individu perlu menasihati antara satu sama lain